Pernah satu saat teman saya, seorang supir taksi yang mangkal di pelabuhan, mendapatkan seorang penumpang dari Singapura. Ini keluar lagi bersama kawannya untuk diantarkan ke sebuah klinik. Di tengah perjalanan inilah terjadi pembicaraan antara si supir taksi dengan kedua wanita tersebut. Yang membuat saya shock adalah proses pengguguran kandungan yang terjadi di klinik tersebut. Bahwasanya janin yang ada yang digugurkan itu di blender. Nah, itu yang bikin saya shock. Diceritakan juga sama saya setelah di blender dibuang kayak macam di tempat sampah gitu. Kalau yang saya dengar dari cerita kawan itu, kenapa kok di blender? Karena untuk menghilangkan jejak dari perbuatan mereka. Karena ya aborsi itu kan sesuatu yang ilegal. Marak sih kejadian-kejadian pengguguran kandungan itu di Batam. Kasus-kasus pengguguran bayi, ditemukan bayi di tempat sampah, dan sebagainya itu banyak. Bukan rahasia umum lagi. Di Indonesia, pengguguran kandungan hanya dibenarkan dalam kes-kes kecemasan atau adanya kecacatan pada janin. Namun, di Batam ada satu jaringan yang membantu wanita-wanita hamil menjalani pengguguran secara haram. Ramai di kalangan wanita itu datang dari Singapura. Karena peraturan di sana juga melarang pekerja migran, khususnya domestic worker untuk hamil di Singapura. Saya dengar banyak yang berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Banyaknya pekerja migran yang mungkin melakukan aborsi di Batam, mungkin karena Batam dekat dengan Singapura dan hanya bisa ditempuh hanya dengan naik feri. Pada 2015, Sani hamil. Saya sering mabuk dan mengantuk. Hid saya juga lewat. Saya ada seorang pacar ketika itu. Dia baik hati dan penyayang. Bagi Vini pula, kehamilan kali ini tidak dirancang. Beliau dan suami sudah punya 2 anak lelaki. Mereka tidak merancang menambah anggota keluarga. Saya beritahu suami, awak buat saya hamil. Dia kata, mungkin kali ini anak perempuan. Dia ingin sangat punya anak perempuan. Bagi kebanyakan orang, kehamilan adalah satu berita yang menggembirakan. Namun bagi Vini dan Sani, ia umpama mimpi ngeri. Ini kerana mereka berdua pembantu rumah asing yang bekerja di Singapura. Di bawah ketentuan permit kerja, mereka tidak dibenarkan hamil atau melahirkan anak di sini. Pihak majikan perlu melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya pembantu rumah mereka hamil. Malah pembantu itu perlu dihantar pulang serta-merta. Pembantu rumah kalau sudah hamil, bye-bye. Tak boleh bekerja lagi di Singapura. Para majikan wajib melaporkan kepada pihak Kementerian Manusia iaitu MOM, Ministry of Manpower. Bermakna mereka kena melaporkan dan di work permitnya harus dibatalkan. Hilwa Maid Agency antara syarikat yang sudah hampir sedekad menyediakan khidmat pembantu rumah khusus dari Indonesia. Dalam kes-kes kehamilan yang ditangani, kesilapan utama majikan adalah menangguh penghantaran pulang pembantu mereka. Tak boleh sampai lebih daripada 6 bulan. Kenapa? Kerana kalau pembantu itu dah 7 bulan, banyak pesawat tidak boleh terima.
dan mereka tidak boleh terbang. Bererti mereka kena melahirkan di Singapura. Dan itu adalah menjadi kesalahan besar kepada majikan. Kerana ingatnya, semasa majikan mengambil pembantu, mereka kena beli insuransi. Ya, insuransi ini $5,000. Seandainya kalau pembantu itu hamil, nah, pembantu itu, majikan itu, habislah $5,000. Di Singapura, terdapat lebih 246,000 pembantu rumah, kebanyakannya berasal dari Indonesia, Myanmar dan Filipina. Mereka dilarang hamil kerana khawatir akan kemasukan warga asing yang tidak terkawal. Undang-undang ini mula berkuat kuasa pada tahun 80-an memang sudah menjadi ketentuan kerakyatan di Singapura. Orang yang dianggap berkemahiran tinggi, pemegang pas kerja dan pas S boleh menetap di sini, boleh bawa keluarga dan memohon PR dan kerakyatan. Singapura mahukan pekerja asing yang berkemahiran tinggi, mempunyai kemahiran khusus dan kebanyakan pembantu rumah tidak diiktiraf mempunyai kemahiran yang diinginkan itu. Saya fikir dalam isu kehamilan ini, anak-anak pekerja hijrahan atau pekerja hijrahan itu sendiri bercita-cita untuk mendapatkan status yang lebih tetap, terutama jika bapa kanak-kanak itu adalah warga Singapura atau PR. Untuk mengelakkan masalah itu, pembantu rumah tidak dibenarkan hamil atau melahirkan anak di Singapura, melainkan mereka sudah berkahwin dengan warga negara Singapura atau penduduk tetap. Itu pun dengan kelulusan Kementerian Tenaga Manusia. Undang-undang ini termaktub walaupun selepas permit kerja mereka tamat tempoh atau dibatalkan. Selagi mereka memegang permit kerja, segala gerak-geri mereka akan diawasi. Mereka tahu mereka ke sini bukan untuk cari suami atau teman lelaki. Itulah sebabnya selagi mereka memegang permit kerja, mereka tidak digalakkan menjalin hubungan peribadi. Si ibu mungkin terpaksa menggunakan sumber negara kerana ramai pembantu rumah tidak berkemahiran tinggi. Jika mereka terpaksa bergantung kepada sumber negara, maka mereka akan menjadi beban. Bukan kontrak kerja sahaja dibatalkan, para pembantu yang hamil akan dilarang bekerja di Singapura selama-lamanya. Ia bukan sesuatu yang termaktub dalam undang-undang, tetapi kami sudah temui banyak kes di mana para pembantu asing yang telah dilaporkan hamil dan dihantar pulang, tatkala mereka memohon untuk bekerja semula di sini, permohonan mereka selalu ditolak. Beberapa pembantu rumah dan agensi pekerjaan yang kami temui memberikan gambaran yang sama. Pembantu rumah hamil yang dihantar pulang tidak dapat kembali bekerja di Singapura. Sudah tentu pembantu rumah itu telah menyalahi undang-undang. Tapi yang lebih penting lagi, pembantu yang pernah hamil dilihat sebagai seseorang yang tidak berakhlak dan bermasalah dalam masyarakat. Namun, tidak semua pembantu yang hamil akibat hubungan luar nikah. Ada yang mengandung semasa pulang bercuti bersama suami. Maka itu, dalam kes sedemikian, majikan dinasihatkan membuat rayuan kepada MOM. Nasihat kami kepada mereka, sis, tolong telefon Ministry of Manpower. Tolong berikan khabar, terangkan sejujur-jujurnya kenapa, bagaimana dan kenapa pembantu rumah anda itu hamil. Ini kerana semoga mereka boleh memberi kelonggaran, ya, kelonggaran untuk membenarkan pembantu itu pulang balik ke sini tanpa diberikan surat hitam, blacklist kepada mereka. Ya, tak semuanya pembantu rumah tangga itu hamil kerana perbuatannya yang tidak elok. Vini sedar sebagai pembantu rumah, hak beliau untuk hamil dibatasi. Vini telah melanggar syarat-syarat permit kerja seorang pembantu rumah apabila dia hamil semasa pulang bercuti. Ini menimbulkan tekanan kepada keluarga Vini yang bergantung kepada pendapatannya untuk menyara hidup. Tanpa pekerjaan tetap, hidup mereka sekeluarga akan merana. Kami petani. Jika hasil tanaman tidak subur, kami tidak ada duit.
dan tidak boleh beli makan. Tanpa pendapatan, bagaimana untuk membesarkan anak-anak? Saya tanya kawan, apa yang harus saya lakukan? Saya sanggup makan pil untuk gugurkan kandungan. Sedang Vini bergelut dengan hakikat akan dihantar pulang, dia mula menunjukkan tanda-tanda hamil. Saya sering muntah-muntah, pening, selalu mengantuk. Saya juga perlu menjaga seorang budak umur 1 tahun. Saya tak dapat buat kerja dengan sempurna. Dalam masa kurang 6 bulan, Vini perlu menjalani pemeriksaan kesihatan. Tujuan pemeriksaan itu sememangnya untuk mengesan kehamilan. Hasil pemeriksaan kemudian diserahkan kepada MOM. Pemeriksaan itu sebagai langkah untuk mengingatkan pembantu rumah bahawa sekiranya anda hamil, anda akan dikesan dalam tempoh 6 bulan sebelum anda cukup bulan. Akhirnya, bila kandungannya masuk bulan kedua, Vini berterus terang dengan majikannya. Walaupun Vini dihantar pulang, kes kehamilannya tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa. Majikan saya mahu menolong saya, jadi saya masih boleh kembali bekerja di Singapura. Saya bersyukur dapat majikan yang baik hati sepertinya. Vini dapat kembali ke Singapura untuk bekerja selepas melahirkan seorang bayi perempuan di Filipina. Namun, tidak semua yang bernasib baik seperti Vini. Dia beritahu saya, dia hamil. Kemudian dia menangis. Saya terkejut. Apa yang telah saya lakukan? Jadi kamu tahu ya risikonya seandainya kalau kamu berteman bukan apa-apanya. Kamu tahu tak kalau kamu hamil gimana? Pulang ke Indonesia, Mem. Dipulangkan ke Indonesia. Habis dah sampai di Indonesia kamu apa? Diapain? Bakal dihina sehina-hinanya, direndahkan. Di mana mereka dihina gitu ya. Jadi Bibi, nah waktu kamu datang ke Singapura ini untuk bekerja, untuk mencari rezeki yang halal, yang berkah. Kamu bekerja ini demi untuk keluarga kamu, demi untuk anak kamu. Kamu ada anak kan? Ya, ada, Mem. Untuk menjaga. Ejen pembantu rumah Hilwa Brown sering berbual dari hati ke hati dengan setiap pembantu rumah baru di bawah jagaannya. Mereka datang ke Singapura untuk bekerja, tetapi sebenarnya mereka ada masalah peribadi. Masalah peribadi mengenai suami isteri yang suaminya selingkuh, jahat dengan orang. Ya tak apalah suami aku jahat, biarlah aku jahat di Singapura. Biar aku bergaul Mem kasih off day, biarlah aku keluar dengan orang ini dengan orang itu. Ya, mereka ada depresi, mereka punya perasaan sendiri. Ya, jadi daripada situ kita pihak agensi akan macam duduk bercurhat, kalau curahan hati lah kalau orang Indonesia pergi curhat, iaitu mengeluarkan kadang-kadang bukan kerana kemahuan mereka, dan kadang-kadang ada yang kedua, dipaksa untuk bersatu. Pembantu rumah Indonesia, Sunny, jatuh cinta dengan seorang pemuda warga Singapura semasa bertugas di sini. Mereka sering bertemu pada hari cuti. Saya beritahunya yang saya mengandung dan saya minta dia bertanggungjawab. Tapi dia beritahu saya dia sebenarnya sudah berkeluarga. Jadi masa itu saya berasa sangat runsing dan tertekan. Saya juga tidak mahu menggugurkan bayi. Saya rasa saya sudah melakukan satu kesilapan dan saya tidak mahu buat silap lagi dengan menggugurkan bayi, membunuh darah daging saya sendiri. Saya juga takut untuk pulang kerana saya tidak tahu sama ada ibu bapa saya akan menerima saya atau tidak. Ia sesuatu yang tidak dirancang dan saya juga tidak pernah berharap untuk hamil semasa bekerja di sini kerana saya masih perlu menyara keluarga saya. Kontraseptif mudah didapati di sini.
Sepaket kondom boleh dibeli dengan harga $4. Namun, kosnya mungkin masih membebankan bagi seorang pembantu rumah yang bergaji purata $600 sebulan. Pil-pil perancang keluarga jauh lebih mahal kerana ia memerlukan preskripsi doktor. Sunny dan teman lelakinya tidak guna sebarang kontraseptif. Ada pula yang telah diberi maklumat yang salah. Jeff pernah bekerja di Singapura. Dia minta untuk menyembunyikan identitinya. Pada 2018, Jeff menjalin hubungan sulit dengan seorang pembantu rumah asing di sini. Jeff ingat wanita itu sudah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kehamilan. Okey. Dia beritahu saya, tak mengapa. Saya ada ubatnya. Saya percayalah, ubat itu perlu dilarutkan dalam minuman bersoda. Teman wanita Jeff menyangka ubat itu ialah pil pencegah kehamilan yang tiada kesan sampingan. Ternyata dia telah ditipu kerana membeli pil palsu. Sebenarnya, ubat itu untuk merawat sakit kepala. Pada hari cuti, dia rasa ada sesuatu yang tak kena. Dia buat ujian kehamilan dan hasilnya positif. Dia terus menangis. Saya terkejut. Apa yang telah saya lakukan? Sekarang pukul 10.13 pagi. Sudah ada banyak aktiviti di hotel. Steven ialah seorang penyiasat peribadi. Identitinya tidak dapat didedahkan. Beberapa majikan telah mengupah Steven untuk mengekori pembantu rumah mereka. Ada kalanya tempat-tempat sebeginilah di mana Steven menjejaki mereka. Terutamanya pada hari Ahad, tatkala kebanyakan pembantu rumah diberi cuti. Ini salah satu tempat unik di Singapura, di mana ada deretan hotel bajet. Dari sini anda boleh lihat 3 pasangan yang berligar-ligar. Ini pintu masuk belakang ke hotel lain. Anda boleh lihat beberapa orang sedang menunggu. Tidak semua pembantu rumah yang ke sini untuk menemui kekasih hati. Kami sudah lihat kes di mana dalam satu hari, pembantu rumah yang diekori itu masuk 5 hotel yang berbeza-beza. Atau hotel yang sama, tetapi dengan lelaki yang berlainan. Kami lihat mereka dibayar sekitar $150 dan $200. Mereka masuk hotel dan 2 jam kemudian mereka keluar dan jalan berasingan. Melihat pada cara mereka berdiri, mudah untuk mengesyaki yang mereka menawarkan khidmat seks. Ada yang pakai make-up berlebihan untuk kelihatan lebih menarik. Setiap tahun, sekitar 20 majikan yang mendapatkan khidmat Steven untuk mengekori pembantu rumah mereka. Sekitar 2 atau 3 daripada mereka terjebak dalam pelacuran. Saya bayangkan bilangan sebenar adalah lebih tinggi kerana ada permintaan dan penawaran khidmat. Di sini ada pekerja hijrahan yang mungkin mencari khidmat sedemikian. Pada masa yang sama ada pula pembantu rumah yang menyediakan khidmat tersebut kerana ada masalah keuangan.
majikan pula bimbang pembantu mereka akan hamil. Tidak kira sama ada kerana pelacuran, atas dasar cinta atau salah mengerti tentang kontraseptif. Setiap pembantu rumah yang hamil berdepan dengan akibat yang sama, dihantar pulang serta-merta. Maka ada yang terdesak untuk mencari jalan keluar. Saat mereka berada di shelter, tiba-tiba mereka mengalami pendarahan. Ya kami kaget, soalnya kan pendarahannya agak hebat gitu. Untuk elak dibuang kerja, beberapa pembantu rumah yang hamil dari Singapura akan ke Batam untuk menjalani proses pengguguran secara haram. Rahayu mengurus sebuah pusat perlindungan untuk pembantu rumah. Kebanyakan mereka ke sini selepas menghadapi masalah semasa bekerja di Singapura. Bagi yang hamil, pusat perlindungan ini adalah tempat berteduh sehinggalah mereka selamat bersalin. Di sini juga tempat mereka menutup malu setelah mengandung anak luar nikah. Saya pernah menangani kasus tersebut, beberapa kasus dari Singapura. Mereka harus melakukan aborsi tersebut karena mau pulang ke keluarganya ditolak, sama pacarnya tidak bertanggung jawab. Mungkin tidak mudah juga bagi pekerja migran itu sendiri untuk menjelaskan ke keluarganya karena kita tahu bahwa kehamilan di luar nikah adalah masih dianggap aib keluarga. Mereka menggunakan cara-cara macam mereka punya jamu-jamu lah. Makan nanas, minum cuka. Saya tak tahu macam mana mereka handle, tapi dah guguran macam pengeluaran darah yang banyak. Bila perubatan tradisional tidak lagi mujarab, mereka mencari jalan pintas yang lebih berbahaya. Pil pengguguran yang dijual di Singapura melalui platform online. Pil-pil ini hanya boleh dibeli dengan surat doktor. Tetapi ada pihak yang mengambil kesempatan di media sosial. Undercover Asia berjaya berhubung dengan seorang penjual pil pengguguran melalui WhatsApp. Kami menyamar sebagai seorang pembantu yang hamil 3 bulan. Penjual itu mendedahkan dia berasal dari Indonesia yang telah bertugas sebagai pembantu rumah selama 9 tahun di Singapura. Si penjual juga cepat berkongsi arahan tentang cara-cara mengambil pil. Dia juga memberi jaminan tentang keselamatan pil tersebut yang dapat menggugurkan kandungan berusia lebih 10 minggu. Cytotec ialah jenama ubat misoprostol
yang biasanya diberikan untuk menggugurkan kandungan berusia kurang 2,5 bulan. Kandungan tidak mungkin dapat digugurkan bagi yang berusia lebih daripada itu. Untuk elak disyaki, kami tidak meneruskan pembelian pil itu. Cytotec sah digunakan selagi ia diawasi oleh doktor. Tapi ia juga merupakan ubat seluduk paling popular untuk pengguguran di Singapura. Dalam prosedur pengguguran, ada satu lagi ubat yang perlu diambil sebelum Cytotec. Ubat yang dipanggil mifepristone. Fungsi mifepristone adalah untuk meningkatkan sensitiviti rahim terhadap kesan Cytotec sebanyak kira-kira 5 kali ganda. Hampir mustahil untuk mendapatkan ubat ini di pasaran gelap kerana ia benar-benar terkawal. Tanpa rawatan perubatan yang sempurna, mereka hadapi risiko jangkitan. Mereka mungkin perlu menjalani satu lagi prosedur untuk elak jangkitan yang boleh menjejas kesuburan mereka di kemudian hari. Jadi kami pernah menangani 2 orang pekerja migran dari Singapura yang kami tahu pada saat itu dalam keadaan yang kurang sehat. Dan saat mereka berada di shelter, tiba-tiba mereka mengalami pendarahan dan kita bawa ke klinik. Ya kami kaget soalnya kan pendarahannya agak hebat gitu. Mereka merupakan para pembantu rumah yang telah melarikan diri kerana bermasalah dengan majikan. Tapi ada masalah yang lebih besar menanti. Dan kita bawa ke klinik dan saat di klinik itulah kita baru tahu kalau pekerja tersebut dalam keadaan hamil dan mengalami keguguran. Kami tanyakan ke mereka bahwa ya mereka mengalami kehamilan waktu di Singapura oleh pacarnya, dibelikan obat untuk menggugurkan kandungannya. Salah satu kasus yang kami tangani adalah saat kami ketahui anak dari bayi tersebut mengalami cacat atau keterbelakangan. Kecacatan yang ditanggung oleh bayinya itu mungkin juga karena konsumsi obat tersebut. Di Singapura, ada pilihan yang sah lagi selamat untuk pembantu rumah yang hamil. Walaupun salah dari segi undang-undang untuk pembantu rumah hamil di Singapura, tidak salah bagi mereka untuk mendapatkan pengguguran di sini. Pada asasnya, kondisi pesakit adalah rahsia. Jadi, selain daripada pesakit, doktor tidak sepatutnya memberitahu sesiapa. Privasi yang dikaitkan dengan pengguguran adalah lebih tinggi daripada privasi perubatan biasa. Identiti wanita yang menjalani pengguguran dilindungi oleh undang-undang. Ini bermakna doktor tidak perlu memaklumkan kepada Kementerian Tenaga Manusia mengenai butiran kehamilan atau pengguguran. Dan pembantu rumah itu kemudiannya boleh mengelak daripada dikesan. Tetapi prosedur pengguguran boleh menelan belanja hingga ribuan dolar bergantung pada jenis hospital dan tahap komplikasi. Ini di luar kemampuan ramai pembantu. Bagi yang tiada sokongan, mereka memilih jalan yang drastik. Ada kasus-kasus yang satu kes yang saya dengar di viral di TikTok, pembantu itu maaf sampai membunuh diri.
Ya, sedih. Ya, saya dengar daripada TikTok anak-anak TKW, pembantu rumah tangga, iaitu kerana bila dia nak ambil COVID booster, COVID injection, kalau hamil tak boleh ambil. Jadi dia terlampau takut bersama dengan majikan, terlampau malu terhadap keluarganya di kampung, dia bunuh diri di dalam rumah majikan. Itu sangat menyedihkan. Sani bertekad untuk menyimpan kandungannya. Maka itu dia menamatkan kontrak kerja lebih awal dan pulang ke Indonesia. Saya beritahu majikan yang saya rindu pada keluarga dan mahu pulang. Sani tidak pulang ke kampung halaman. Sebaliknya, dia tinggal di Yayasan Dunia Viva Wanita selama 14 bulan. Orang-orang di pusat pelindungan itu sangat baik. Mereka melayan saya seperti keluarga ketika saya berada di sana. Apabila bayi saya berumur 3 bulan, mereka membenarkan saya tinggal lebih lama. Dan apabila saya berada di sana, saya juga membantu memasak. Mereka membantu menyediakan keperluan saya seperti apabila saya perlu berjumpa doktor dan kemudian membeli vitamin, ubat, susu tepung, makanan, segala-galanya. Apa saja yang saya perlukan, mereka sediakan untuk saya. Setelah melahirkan, biasanya kita ke tahap kita berusaha untuk bagaimana anak ini bisa diterima di keluarganya kembali, dan setelah keluarganya memang udah kita belikan tiket untuk pemulangan, dan kita terus pantau memastikan kalau anak tersebut sudah sampai ke keluarganya. Dan setelah itu proses lagi untuk bekerja di luar negeri dan anak mereka tinggal dengan kerabat terdekatnya. Sani merahsiakan kehamilannya daripada majikan. Kerana di bawah peraturan Kementerian Tenaga Manusia, majikan dikehendaki melaporkan kepada pihak berkuasa jika mereka mendapati pembantu rumah mereka hamil. Itulah tindakan yang diambil Rose. Dia membuat laporan kepada pihak berkuasa sebaik saja mendapat tahu pembantunya hamil 3 bulan. Saya macam tak percaya. Pada waktu itu, sempadan ditutup kerana pandemik dan Rose tidak dapat menghantar pembantunya pulang. Pembantu saya tak boleh dihantar pulang kerana semua penerbangan untuk kes-kes kecemasan saja. Pembantu rumah Rose memutuskan untuk menggugurkan kandungan supaya dapat terus bekerja. Saya hantarnya ke hospital swasta untuk menggugurkan kandungan. Saya bayar $6,000. Harganya mahal kerana janin sudah besar. Jadi dia perlu bersalin secara paksa. Semua kos saya tanggung. Semua majikan perlu membeli insurans tak kala mereka menggajikan pembantu rumah. Tapi insurans ini tidak melindungi kes-kes berkaitan kehamilan atau pengguguran. Saya perlu berbelanja untuk khidmat doktor, kemudian prosedur pengguguran pula. Pada mulanya, teman lelakinya janji nak bayar balik secara ansuran. Namun, janji tinggal janji. Rose perlu cari jalan lain untuk mendapatkan balik wangnya. Jadi saya potong 3 suku gajinya setiap bulan. Saya buat begitu selama 4 bulan. Pada mulanya dia setuju. Kemudian saya dapat panggilan daripada kedutaan. Rupa-rupanya pembantu saya mengadu tak dibayar gaji. Selepas panggilan itu, pembantu rumah Rose melarikan diri dan kesnya dibawa ke perhatian MOM. Rose disaman $2,000 bagi setiap bulan dia tidak bayar gaji. Dia juga perlu membayar jumlah gaji yang tertunggak itu. MOM beritahu saya, gaji harus dibayar dalam apa kondisi sekalipun.
Yuran hospital dan perubatan untuk apa jua rawatan perlu ditanggung oleh majikan. Pembantu rumah Ros akhirnya dihantar pulang. Pengalaman pahit itu telah menyebabkan Ros kerugian $17,000. Itu satu jumlah yang besar bagi keluarga saya. Saya rugi besar. Dan masalah itu bukan artinya masalah yang lama. Menurut Cik Hilwa, majikan perlu ambil peduli sekiranya pembantu mereka tiba-tiba berubah sikap. Sia-sia aja kan? Ini bagi mengelak mereka meluahkan masalah kepada orang luar yang mungkin akan ambil kesempatan. 2 bulan gajian, 2 potongan tuh. Kalau kamu lihat pembantu kamu ini tak boleh bekerja, muram aja. Jangan hindarkan, jangan ada acuh tak acuh nak bertanya kepada para pembantu. Bibi sini, Bib. Meh mau tanya kenapa kamu tidak bisa, kamu ada masalah. Jadi, kalau kamu punya masalah, ngomong dengan majikan. Bila dia curah ke perasaan orang lain, lebih-lebih dia ambil jantina yang berbeza, perempuan cari yang lelaki. Dia akan luahkan perasaan. Dan bila orang itu, mungkin lelaki itu, kalau yang baik, Alhamdulillah, dia boleh memberikan nasihat. Tetapi kalau dia ada motif yang lain, itulah boleh termasuk lagi golongan pembantu rumah tangga kehamilan. Menurut MOM, antara 2009 dan 2021, sekitar 170 pembantu rumah dihantar pulang setiap tahun kerana hamil. Kira-kira seorang dalam 1,000 pembantu di Singapura. Namun perangkaan itu hanya bagi kes yang dilaporkan. Masalah kehamilan di kalangan pembantu rumah adalah satu isu yang masih diperjuangkan para aktivis. Pada dasarnya, undang-undang ini masih dianggap satu diskriminasi terhadap pembantu rumah. Kerana tidak ada golongan pekerja lain yang tidak dibenarkan hamil. Ia sudah menjadi hak wanita itu. Undang-undang berhubung kehamilan di kalangan pembantu rumah di Singapura sangat berbeza berbanding Hong Kong. Jika pembantu rumah saya mengandung dan saya memecatnya, saya boleh disaman $12,000 Amerika. Di Singapura, sebaik sahaja seorang pembantu rumah hamil, dia akan dihantar pulang dan tidak dibenarkan bekerja di sini lagi. Berbeza pula halnya di Hong Kong. Mereka sebaliknya berhak untuk hamil. Mereka berhak mendapat cuti bersalin dan dilindungi di bawah undang-undang buruh seperti wanita lain. Antara lain, pembantu rumah Hong Kong berhak mendapat cuti umum dan cuti bersalin bergaji. Namun ada pembantu yang mungkin tidak sedar akan hak-hak mereka. Pathfinders ialah satu-satunya badan kebajikan di Hong Kong yang membantu pekerja hijrahan dan anak-anak mereka. Kos bersalin di sebuah hospital awam hanya $50 Amerika. Majikan pula tidak boleh memecat pembantu mereka yang hamil. Jika pembantu rumah saya mengandung dan saya memecatnya, saya boleh disaman $12,000 Amerika. Tiga tahun lalu, pembantu rumah Danny memberitahunya dia hamil. Di bawah Undang-Undang Hong Kong, jika seorang pembantu rumah telah bekerja selama sekurang-kurangnya 40 minggu, majikan seperti Danny perlu memberi faedah bersalin
termasuk cuti bersalin selama 14 minggu. Berita kehamilan itu bermakna Danny perlu menanggung beban kewangan yang besar, lebih sepertiga daripada pendapatan tahunannya. Saya perlu bayar 80% daripada gajinya selama 14 minggu dia bercuti. Dia tidak dapat bekerja, bermakna saya perlu bayar pembantu sambilan untuk menguruskan rumah tangga. Di Hong Kong, kos mengambil seorang pembantu sambilan sekitar $140 sehari. Jika saya perlu menggajikan seorang pembantu sambilan selama 14 minggu, saya perlu berbelanja lebih $13,000. Besar belanjanya, saya tak mampu. Saya ambil pembantu rumah untuk menjaga keperluan seharian saya. Sekarang ni dia tidak mampu berbuat demikian. Bahkan saya perlu pula menjaganya. Ini tidak adil. Sekiranya pembantu rumah memutuskan untuk bersalin di Hong Kong, majikan wajib menyediakan tempat tinggal untuknya, tetapi tidak perlu mengambil bayi itu. Memandangkan rumah-rumah di Hong Kong agak terhad ruangnya, maka tidak munasabah untuk majikan menempatkan pembantu rumah dan bayinya sekali. Justru aturan ini mungkin akan menyebabkan majikan memecat pembantu. Ini juga menyalahi undang-undang. Jadi, kami lihat dasar ini ada kelemahan dari segi itu. Pathfinders berharap dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal sementara untuk pembantu yang sedang cuti bersalin. Kami sedang meneroka kemungkinan syarikat insurans menyediakan pakej perlindungan untuk para pembantu semasa cuti bersalin juga. Di Hong Kong, ada undang-undang yang melindungi hak pembantu rumah yang hamil. Ini berbeza daripada Singapura dan para pemerhati tidak yakin kedudukan ini akan berubah selaras dengan jangkaan masyarakat. Kita boleh tiru sistem yang dilaksanakan di Hong Kong, tapi tidak mungkin pihak majikan akan bersetuju. Ia memerlukan satu perubahan minda. Tidak mungkin majikan sanggup menanggung kos. Para ejen juga tidak mahu dibebankan kerana mereka mahu mengaum untung. Jadi perkara ini tidak akan berubah selagi ia tidak diwajibkan oleh undang-undang. Pengalaman pahit telah mengajar Rose agar lebih berwaspada. Dia kini menetapkan kriteria yang ketat sebelum menggajikan seorang pembantu rumah. Dia harus berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Pada usia itu, tujuan mereka ke Singapura jelas untuk cari uang, bukan pasangan hidup. Hidup saya benar-benar tertekan selepas peristiwa itu. Saya tak mahu melaluinya lagi. Rose berharap akan ada undang-undang yang mempertanggungjawabkan pihak lelaki yang terbabit. Undang-undang menghukum pertama majikan, kedua pembantu rumah. Bagaimana pula dengan lelaki yang bertanggungjawab itu? Dia bebas daripada tanggungjawab dan dapat melarikan diri. Mungkin dia akan ulang perbuatannya pada pembantu yang lain pula. Jika pembantu dihukum, lelakinya juga patut dihukum. Jeff yang menghamili seorang pembantu rumah semasa bekerja di Singapura tidak lari daripada tanggungjawab. Dia menampung temanitanya yang hamil dari segi keuangan selama 19 bulan. Tidak semua orang sanggup bertanggungjawab. Ia satu tugas yang berat. Mungkin mereka sendiri sudah berkeluarga atau mereka tidak mampu.
Jadi mereka lari dari masalah. Yang akhirnya menanggung beban adalah kaum wanita. Sani selamat melahirkan seorang bayi lelaki. Dia telah berbaik-baik dengan keluarganya di Indonesia yang menjaga anaknya itu. Sani dapat kembali bekerja di Singapura kerana kesnya tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa. Bukan salah kami kalau kami jatuh cinta, kan? Pembantu rumah pun manusia biasa. Yang hamil tu akan rasa tertekan. Tak perlu salahkan sesiapa. Ini bukan sesuatu yang dirancang. Hakikatnya, pihak majikan yang akan menanggung beban sekiranya pembantu mereka hamil. Untuk menghindari masalah ini, majikan boleh menggalak pembantu mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah. Misalnya, dengan mengikuti kursus-kursus kemahiran semasa hari cuti. Sekolah Singapura Indonesia School yang berada di Siglap, dia ada mengajarkan khusus seperti belajar masak baking cake, buat rambut hairstyles, belajar komputer, belajar bahasa Inggeris. Dan saya pun akan beritahu kepada bibik-bibik, kamu tahu tak masjid di Paya Lebar tu, kalau kamu libur-libur sembang, itu ada Masjid Wat Tanjung. Masjid Wat Tanjung ini ada khusus untuk belajar ngaji. Pada masa ini, Singapura mempunyai peruntukan undang-undang yang melindungi wanita hamil daripada dipecat sewenang-wenangnya. Tetapi, undang-undang itu tidak melindungi pembantu rumah. Bahkan, di peringkat global, lebih 6 dalam 10 pembantu rumah tidak menikmati faedah cuti bersalin. Jelas, selagi undang-undang dan sikap masyarakat tidak berubah, para pembantu rumah yang hamil akan terus terdesak mencari jalan pintas untuk menghuraikan masalah mereka.